Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. So, alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dalam program Asah Minda kita yang kita jadualkan setiap pagi insya-Allah daripada hari Isnin sehingga hari Jumaat insya-Allah. So saya jemput anda dulu untuk tag rakan-rakan, saya jemput anda untuk sharekan dengan rakan-rakan kita insya-Allah supaya lebih ramai insya-Allah dapat manfaat daripada perkongsian ini. Dan insya-Allah yang paling penting insya-Allah kita nak terus memberi sumbangan kita. Kita nak terus memberi, kita panggil sedikit sebanyak manfaat kepada orang lain insya-Allah. So hari ini kita nak jemput ramai-ramai supaya lebih ramai insya-Allah yang akan dapat manfaatnya. Okey, so kita nak teruskan perbincangan kita nak teruskan bual bicara kita, borak-borak kita di awal pagi ini untuk kita terus asah minda kita. Mana yang telah saya bincangkan, minda kita perlu diasah setiap pagi, setiap hari insya-Allah, supaya minda kita terus cergas, supaya minda kita terus tajam insya-Allah, untuk kita bentuk, untuk kita transform diri kita kepada kita panggil lonjakan ekonomi. Okey. So hari ni hari Isnin. Hari Isnin dah masuk bulan 9, bulan 8 dah berlalu. Begitulah masa begitu pantas berlalu. So mau tak mau kita hari ini kena bertindak pantas. Kita kena bertindak segera. Kita tak boleh lagi berlengah-lengah. Okey. So insya-Allah hari ini kita nak teruskan perbincangan tentang bagaimana sebenarnya kita nak banner perniagaan terutama dalam butik. Sebenarnya minggu lepas, hari Jumaat lepas, kita dah bincangkan tentang banyak perkara. Saya dah sharekan dengan anda tips-tips bagaimana untuk banner perniagaan dalam bidang butik ni, bidang fashion. Sebenarnya pentingnya dalam fashion kita kena ada passion, kita kena ada passionate dalam diri kita. Kemudian kita kena letakkan perniagaan kita selari ataupun seiring dengan pergerakan ataupun progress fashion itu sendiri. Dan kita kena pastikan bahawa perniagaan kita sentiasa kita kena up to date kan. Kita tak boleh ketinggalan zaman, kita tak boleh ketinggalan masa. Okey, dan minggu lepas juga kita bincangkan bagaimana penting dalam perniagaan butik ini kita kena ada circle yang betul dalam perniagaan ini. Kita kena letakkan diri kita, perniagaan kita dalam circle, dalam ruang lingkungan fashion itu. Dan kita kena aktif, kita kena sentiasa kita kena sentiasa exposekan perniagaan kita. Kita kena bawa perniagaan kita keluar. Kita tak boleh tunggu sahaja. Kita tak boleh orang kata buka butik tunggu sahaja orang datang, tak boleh. Kita yang kena bawa perniagaan kita, fashion kita keluar dengan kita menyertai exhibition ataupun kita menyertai pertunjukan fashion di luar sana. Dan kita juga kena kuat dalam networking kita. Kerana dalam butik juga, oleh kerana ianya bergerak pantas, kita kena ada networking yang kuat. Supaya kita sentiasa dapat maklumat-maklumat terkini. Itu antara tips-tips yang saya kongsikan minggu lepas berkenaan bagaimana untuk kita banner, untuk kita corak perniagaan butik kita. Okey, so hari ini saya nak kongsikan dengan anda juga tentang perkara-perkara yang perlu kita kena pastikan atau kita kena tengok daripada sudut kita tak nak lakukan. Okey, ataupun perkara-perkara yang dulu saya sendiri tak perasan, dulu saya sendiri telah orang kata telah gagal untuk mengenal pasti, menyebabkan perniagaan saya dia tidak berterusan. Kita tak boleh sustain untuk jangka masa yang lama.
Okey, so antara perkara yang kita perlu persiapkan diri kita bila mana kita menjalankan apa-apa juga perniagaan, terutama perniagaan yang melibatkan kepakaran kita, kita kena pastikan bahawa pertama, mesti kita kena sediakan pelapis. Kita kena sediakan orang yang boleh kita panggil sambut perniagaan kita tadi, yang mempunyai inspirasi yang sama dengan kita. Kalau contoh, kalau kita ada anak, kita kena didik anak kita supaya anak kita yang akan menyambut, yang akan meneruskan perniagaan kita ini mesti mempunyai inspirasi yang sama. Dan di sinilah sebenarnya kesilapan kami bila mana menjalankan perniagaan butik. Kami tidak menyediakan seseorang yang boleh meneruskan perniagaan ini. Okey, dan ini berlaku disebabkan oleh isteri saya. Sebenarnya beliau bekerja dengan sektor kerajaan. Kemudian beliau semasa dalam waktu tempoh itu beliau ambil cuti. Cuti tanpa gaji untuk tempoh 4 tahun. Jadi beliau mengambil cuti, dan semasa beliau bercuti, beliau boleh fokus, boleh upgrade business tadi. Tetapi dalam tempoh tersebut kita sibuk menguruskan perniagaan, kita sibuk sentiasa promosi, melakukan marketing, tetapi kita tidak menyediakan pelapis. Dan di situlah sebenarnya kesilapan yang saya perasan, yang mana bila kita tidak ada pelapis sebenar yang ingin menyambut perniagaan tersebut, maka perniagaan tersebut tak boleh diteruskan bila mana kita tidak ada di waktu itu. Jadi sangat penting sebenarnya bila mana kita menjalankan apa-apa juga perniagaan, terutama perniagaan yang melibatkan kepakaran kita, kita kena menyediakan seseorang yang mesti juga mempunyai inspirasi dan juga kehendak yang sama dengan kita. Ataupun kurang-kurang seseorang itu mesti yang boleh meneruskan apa yang kita lakukan. Terutama bila mana melibatkan networking, ataupun bila mana melibatkan kita panggil circle. Kita kena bawa bersama. Sebenarnya orang yang kita nak bentuk tadi mesti sentiasa berada bersama dengan kita. So itu penting, kerana apabila kita tak dapat, contoh isteri saya selepas habis tempoh percutian beliau, so tidak ada orang yang meneruskan. Bila mana tidak ada orang yang meneruskan perniagaan tadi, yang boleh bawa perniagaan tadi seperti mana yang dia bawa sebelum ini, menyebabkan perniagaan tadi dia makin menurun. Dan akhirnya terpaksa kena tutup. Itulah sebenarnya antara kita panggil kekangan ataupun antara cabaran apabila mana kita menjalankan perniagaan yang melibatkan kepakaran kita sendiri, yang melibatkan passionate kita, tetapi orang yang ingin meneruskan perniagaan tadi tidak mempunyai passion yang sama. Dan inilah sebenarnya antara risiko bila mana kita menjalankan perniagaan seumpama ini. Jadi mau tak mau sebenarnya dalam perniagaan kita kena ada strategi yang betul. Strategi yang betul bagaimana kita nak upkan perniagaan kita, bagaimana kita nak letakkan perniagaan kita sebaris dengan peniaga-peniaga lain di pasaran yang sama, dan dalam masa yang sama juga bagaimana kita nak sustain perniagaan tersebut. Jadi penting sebenarnya kita kena ada strategi daripada awal lagi. Maknanya bukan sahaja kita nak jayakan perniagaan kita, tapi kita kena fikirkan bahawa bagaimana perniagaan kita nak berterusan selepas ini. Supaya perniagaan kita boleh diteruskan walaupun kita tidak berada sepenuhnya di waktu itu. Sebab itu dalam perniagaan mesti kena ada perancangan strategi yang betul ke depan. Sehingga kan sebaiknya perniagaan ini mesti mampu kita teruskan walaupun kita dah tak ada. Kita tak nak setiap masa kita sahaja, waktu kita ada sahaja, perniagaan tadi boleh diteruskan, boleh bergerak maju, tapi bila kita tak ada, perniagaan tadi turun. Dan ini sebenarnya banyak orang
yang melakukan kesilapan ini. Kita hanya sibuk untuk menguruskan perniagaan semasa sahaja. Waktu yang kita ada, dan kita fokus kepada bagaimana nak majukan sahaja tanpa kita menyediakan pelapis yang boleh meneruskan perniagaan itu. Okey, dan inilah sebenarnya apa yang saya nak kongsikan hari ini. Bagaimana pentingnya strategi untuk kita memastikan bahawa perniagaan kita boleh diteruskan, boleh berterusan. Okey, dan di sinilah dikatakan legasi. Bila mana kita nak bina legasi, kita mesti kena ada orang yang boleh meneruskan perniagaan kita tadi. Dan perniagaan ini mesti kita sistematiskan, mesti kita customkan dia supaya boleh orang lain boleh mengambil alih. Dan itulah strategi yang betul dalam perniagaan, bila mana kita customkan perniagaan kita dalam satu sistem yang kita panggil ianya boleh bergerak sendiri. Ataupun perniagaan yang kita boleh bentuk menjadikan ianya kita panggil mudah diakses, accessible kepada orang yang ingin meneruskan perniagaan tadi. Dan kita mesti kena sentiasa terapkan ataupun kena pupuk supaya orang yang nak mengambil perniagaan tadi mesti betul-betul memahami apakah kehendak dalam perniagaan itu. Dan of course dalam perniagaan butik semestinya passion dalam bidang fashion itu sendiri mesti kena dipupuk dari awalnya lagi. Dan inilah sebenarnya apa yang kita panggil strategi dalam bisnes, yang bagaimana kita nak bukan setakat kita nak pastikan perniagaan kita berada dalam level yang kita nak, tetapi kita juga nak kena pastikan bahawa ianya boleh diteruskan. Okey, dan saya kira apabila kita nak memastikan perniagaan ini boleh diteruskan, pastinya ada orang yang boleh menyambutnya. Dia tak boleh kita panggil kita biarkan sahaja dan nanti orang yang akan datang dia faham-faham sendiri. Tak mungkin. Jadi orang yang akan datang mungkin dia tak dapat apa sebenarnya kekuatan ataupun apa sebenarnya yang kita dah letakkan asas kepada perniagaan itu. Jadi dia tak akan dapat kita panggil soul dia. Jadi untuk dapatkan soul ini, jiwa ini, kita kena pupuk daripada awal. Kita kena bawa dia bersama dengan kita daripada awal lagi. Daripada awal lagi supaya ianya sentiasa selari. Supaya ianya sentiasa kita panggil seiring dengan apa yang perancangan awal kita tadi. Supaya bila mana kita tinggalkan kepada dia, dia dah faham dan dia dah bersedia untuk teruskan. Okey, so jelaskan. So ini adalah antara punca bila mana kita lihat banyak bisnes yang dalam tempoh waktu yang tak panjang, dia dah tak ada, ataupun dalam waktu yang tertentu sahaja perniagaan tadi wujud dan selepas itu dah tak ada. Jadi kita kena, kalau kita betul-betul nak bina legasi dalam perniagaan kita, kita kena ada pelapis yang betul. Okey, dan saya harap anda semua boleh mulai daripada sekarang, bukan setakat memikirkan untuk membina perniagaan, tapi kena fikirkan siapa sebenarnya penerus kepada perniagaan kita ini. Supaya kita tak nak apa yang kita bina, kita panggil waktu yang singkat. Kita nak sebolehnya perniagaan kita mesti dalam tempoh waktu yang panjang. Dalam tempoh waktu yang mana kita panggil boleh diturun-temurunkan. Dan boleh berada di tahap yang mungkin suatu kita bina dalam satu tahap dan kita berharap penerus perniagaan kita tadi boleh bina lebih baik lagi dengan idea-idea yang baru. Dan inilah sebenarnya apa yang kalau kita lihat banyak perniagaan-perniagaan yang lama
Contoh McDonald, KFC dan banyak lagi peniaga yang lain yang sememangnya pemilik asalnya dah tak ada tetapi masih mampu bertahan. Sebab dia telah bina sistem yang boleh diteruskan oleh penerusnya, oleh warisnya. Okay? So inilah sebenarnya antara tips yang saya boleh kongsi kepada anda untuk kita mulakan perniagaan kita dan dalam waktu yang sama kita dah sediakan seseorang yang boleh meneruskan perniagaan kita. Okay? So itu antara perkongsian ringkas saya pada pagi ini dan saya harap ianya dapat sedikit sebanyak memberi pencerahan kepada anda, boleh memberi idea kepada anda bagaimana anda nak teruskan, bagaimana anda nak corakkan perniagaan anda. Okay, so kita bertemu lagi insyaAllah besok pagi seperti mana biasa pukul 6.30 selepas subuh insyaAllah. Kita teruskan sehingga pukul 7 pagi. Pukul 7 pagi kita tamatkan. Saya tahu ramai di antara kita di sini yang sedang bersiap-siap untuk ke tempat kerja. Jadi, saya tak nak ambil masa yang panjang. Yang penting, saya harapkan anda terus kongsikan video ini kepada lebih ramai lagi rakan-rakan kita, supaya lebih ramai insya-Allah yang dapat manfaatnya, supaya lebih ramai yang dapat kita bantu. Terutama mereka-mereka yang dalam keadaan kebuntuan hari ini. Okey, sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.